Dianggap remeh dan malu, pastinya menjadi faktor utama masalah keputihan di kalangan wanita yang sering diambil mudah. Tanda keputihan ataupun cecair likat berwarna putih atau jernih yang ada di bahagian vagina ternyata dapat memberi rasa kurang selesa sekaligus mengundang rasa bimbang akan jangkitan bakteria pada alat sulit wanita. Biarpun jenis cecair keputihan itu berbeza mengikut tubuh badan seseorang itu sendiri, namun keputihan juga sebenarnya dapat memberi manfaat yang berguna buat wanita. Secara lazimnya, cecair keputihan itu adalah kitaran nomor bagi wanita dan ia juga dianggap sebagai penanda tahap kebersihan vagina. Justru itu, ia juga dikatakan jika cecair tersebut berubah warna menjadi warna gelap dan menyebabkan ianya berbau, kemungkinan seseorang itu sedang mengalami jangkitan bakteria dan juga kulat di bahagian vagina. Antara kes yang berlaku adalah seperti jangkitan kulat di dalam faraj dan di permukaan vagina, cecair yang menyebabkan keradangan kulit serta ketidakselesaan yang teruk. Sejauh manakah pengetahuan golongan wanita tentang masalah keputihan ini? Bagaimana sebenarnya cara mengendalikan masalah keputihan ini dengan betul? Yang kita rangkumkan berkenaan dengan topik kita keputihan hari ini, sejauh mana agaknya ilmu kita berkenaan dengan keputihan ini khususnya bagi kaum wanita lah, dan apa sebenarnya solusi yang perlu kita lakukan untuk kita sentiasa orang kata sihat dan juga bersih. Okey, dan hari ini kita nak bawakan dua tetamu kita. Mereka ini sangat-sangat hebat dan juga berpengalaman berkenaan dengan topik kita hari ini. Yang pertama di sebelah saya, kita perkenalkan terlebih dahulu Puan Nur Syahada Muhammad Izzaham. Pernah mengalami masalah dan juga dah pun menjalankan rawatan berkenaan dengan keputihan, Puan. Ya, betul. Okey, dan di hujung sana kita bersama dengan tampan tu Dr. Muhammad Faizal Ahmad selaku pakar reproduktif dan Onco Fertility Pusat Reproduktif Termaju HCTM UKM. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Terima kasih Puan Syahada sudi bersama dengan kami. Okey, dan kita nak tanya Dr. Faizal terlebih dahululah. Kita dah bagi tahu sedikit berkenaan dengan topik kita keputihan hari ini, tapi kita nak tahu dengan lebih jelas dan juga perincinya apa sebenarnya yang kita faham dan juga tahu berkenaan dengan keputihan ni, doktor. Okey. Pertama kali terima kasih kerana jemput saya sekali lagi. Sama. Okey, bila cakap pasal keputihan, sebenarnya wanita perlu tahu semua wanita dilahirkan dengan keputihan. Kerana keputihan ini berpunca daripada tisu-tisu pangkar rahim ataupun cervix dan juga cairan vagina yang ditukar ganti dalam kehidupan. So, kalau kita nak ke tak nak ke, keputihan mesti ada dekat semua wanita. Cumanya keputihan ini dia boleh menjadi keputihan yang biasa ataupun keputihan yang luar biasa ataupun berpenyakit. Keputihan yang biasa ni adalah keputihan yang selalunya kita alami ketika kita ovulasi ataupun kita kata waktu subuh. Kita akan dapati keputihan kita bersifat seperti orang kata telur putih dan sebagainya, dan tidak berbau, tidak gatal dan sebagainya. Itu adalah keputihan yang biasa. Kadang-kadang keputihan ini dia tidak macam turun ke bawah. Dia bila kita ke toilet dan sebagainya baru kita dapati ada keputihan tersebut. Okey. Tapi kalau keputihan yang luar biasa, kita akan rasa keputihan itu lebih daripada, kalau ikut isi padunya, lebih daripada 2 ke 4 mil. So maksudnya dia boleh keluar macam cecair macam tu. Nombor 2, dia bersifat gatal. Rasa di bibir vagina tu rasa gatal sangat, merenyam orang kata. Kan? Kalau yang ketiga tu dia rasa macam berbau. Masa itulah nak cari pencuci dan sebagainya kan. Tapi benda itu sangat bahaya. Kerana bila kita menggunakan alat-alat ataupun pencuci-pencuci yang bukan perawat, dia akan menjejaskan lagi masalah tersebut. Maksudnya produk-produk yang di pasaran berkenaan dengan pembersihan dan sebagainya, kita kena titik beratkan. Itu kita kena titik beratkan. Kerana saya nampak di luar sana sekarang, awak bukalah TikTok ke Instagram, Facebook, kita dapati banyak produk-produk daripada buah apa awak nak. Pisang, tembikai, strawberry, semua ada. Kalau yang lebih bersifat culture, dia akan letak sirih, mint dan sebagainya. Tapi benda-benda tersebut sebenarnya memberi iritasi kepada vagina. So, sebelum kita mengambil langkah untuk membeli produk tersebut, baik lebih kita pergi berjumpa dengan doktor dulu dan pastikan apakah punca keputihan kita dan apakah rawatan lebih sesuai. Baik. Maksudnya doktor, secara amnya keputihan ni ada keputihan yang kiranya menunjukkan vagina kita sihat ataupun tidak sihat. Okey, baik. Kami nak tanya Puan Syuhada ataupun lebih mesra dipanggil Puan Syu. Okey, Puan Syu mengalami jenis masalah keputihan yang tidak sihat. Saya cakap secara normal saja, biasalah, bahasa biasa.
tidak sihat kan. Apa yang terjadi dan bagaimana puan dapat tahu yang ini something yang saya perlu cek dengan doktor ni? Sebab masa tu saya mengandung anak pertama. Dia keluar agak banyak. So macam lebih daripada selalu. Selalu kita macam biasa benda tu. Tapi kali masa mengandung dia luar biasa lah. Masa tu mengandung berapa bulan? Minggu ke berapa? Awal juga masa tu. Dalam 3 bulan dah nampak dah ada perubahan kat situ. Tapi kita kan ada check up setiap bulan. So doktor akan tengok kita. Bila dia check memang ada keputihan tu luar biasa lah sebenarnya. So doktor dia bagi apa vagina peseri tu, Canesten tu kita guna. Lepas tu ada ada pengurangan lepas tu. Dan bagaimana agaknya langkah rawatan seterusnya tu? Ini tak boleh, ini kena orang kata check juga ni sehinggalah orang kata dah tak ada apa-apa dah berkenaan dengan keputihan ni. Doktor still masih follow up juga sama, tapi macam kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. So tapi akhirnya masa kandungan berusia 5 bulan dalam 20 minggu macam tu saya keguguran. Dan mungkin doktor boleh ulas sikit. Ulas situasi yang dialami Puan Shu ini. Keputihan ni ada beberapa peringkat umur. Kalau kita tengok jarang-jarang berlaku bila ada pesakit yang datang kat saya seawal umur 6 bulan anak dia dah ada keputihan. Itu pun ada penyebabnya juga. Tapi itu jarang. Yang selalunya umur 20 ke atas sampai 45 iaitu reproductive age group lah. Diklasifikasikan golongan yang mengandung ni sebagai kes khas di mana keputihan dia tu disebabkan oleh fisiologi badan. Bila kita mengandung, bukan kita lah, perempuan mengandung, kita akan mengalami satu keadaan di mana imun badan kita akan rendah. Justru kebanyakan bakteria dalam vagina tu dia akan aktif, tapi dia tidak adalah membawa kemudaratan. Akan tetapi kalau bakteria itu terlampau, dia menyebabkan ketidaksihatan kepada vagina, dia ada satu bakteria yang khas nama dia GBS ataupun grup B Streptococcus yang mana dia boleh menyebabkan jangkitan keradangan kepada rahim dan menyebabkan rahim itu mengalami iritasi dan mengakibatkan keguguran. Justru kalau wanita datang dekat klinik saya yang mengandung yang mengalami keputihan, saya akan menggunakan mulut itik, orang kata spekulum, dan mengambil sampel. Itu yang pesakit selalu tak nak. Doktor tak payah doktor, saya rasa saya rasa okey lagi doktor. Saya rasa okey sikit doktor. Kadang-kadang dia tak nak sebab dia rasa sakit. Tidak selesa dan sebagainya. Tapi itu sahajalah jalan untuk saya pastikan sama ada jangkitan ini jangkitan biasa untuk kandungan, iaitu jangkitan kulat ataupun jangkitan bakteria. Yang Puan Shu dapat hari itu, yang Puan Shu kata diberi Canesten tu ataupun pesari vagina tu usually adalah kulat. Tapi perasan atau tidak, bila diberi pesari kulat, keadaan dia berlarutan sampai menyebabkan keguguran. So maksudnya bakteria itu tidak dapat dikesan. Sebab tu bila kita bagi rawatan tersebut, pesakit itu perlu faham sama ada rawatan tersebut telah menyebabkan pemulihan ataupun tidak. Ayah, ada soalan? Nak tanya doktor, apa agaknya implikasi lain doktor selain daripada keputihan yang melampau ataupun keputihan yang tidak sihat itu kepada kita wanita ni? Keputihan kepada wanita adalah satu benda yang saya rasa tabu untuk diperkatakan. Tapi wanita perlu tahu bahawa keputihan adalah satu tanda-tanda awal penyakit. Walaupun dalam 80% adalah keputihan yang normal, 20% yang tidak normal itu yang kadang-kadang membawa kemudaratan seumur hidup. Contohnya, kalau kita sudah berkahwin ataupun ada pasangan, selepas melakukan hubungan seksual dan sebagainya, kadang-kadang kita ni basuh ala kadar je. Esoklah atau macam tu kan. Itu akan menyebabkan kadang-kadang jangkitan seksual dipanggil sebagai trokomatis dan sebagainya yang menyebabkan keradangan dekat pangkal rahim. So keradangan ni kadang-kadang kalau dia terlampau lama, dia boleh naik sampai ke atas rahim dan pergi ke bahagian tiub dan menyebabkan jangkitan kita panggil pelvic inflammatory disease. Sebab tu kebanyakan TTC ataupun orang yang cuba untuk mendapatkan anak datang berjumpa saya, dapati tiub dia dah tersumbat. Dia kata, doktor, saya tak ada apa-apa sakit, kenapa tiub saya tersumbat? Dan selalunya kita tahu puncanya adalah daripada keputihan yang tidak dirawat, selalunya disebabkan oleh hubungan seksual. Baik. Doktor, kita ada soalan dari penonton-penonton kami. Daripada Sakinah Ramli, katanya, saya nak tanya, adakah punca keputihan dan gatal-gatal di faraj sebab kencing manis? Normal ke gatal di faraj bila nak datang bulan? Sekian soalan hari ini. Terima kasih, Sakinah. Tapi itu soalan yang bagus. Sebab kalau pesakit kita asyik ada keputihan bila umur dia dah meningkat, salah satu punca adalah kencing manis. Sama juga dengan ibu mengandung. Sehingga keputihan itu berlarutan dan berlarutan berkala setiap trimester. Kita tahu bahawa itu menunjukkan bahawa pesakit ini mempunyai imun badan yang rendah. So dia memang akan ada risiko kencing manis. So dalam guideline kebangsaan dia akan cakap screening
ini untuk kencing manis perlu sekiranya keputihan berlarutan dekat wanita. So salah satu tanda memang kencing manis lah. Nombor 2 memang kemudaratan lah ataupun kesihatan vagina tu perlu dikenal pasti. Okey, baik doktor. Ada soalan lagi daripada penonton Aku kita. macam Wikipedia. Pelbagai soalan. Banyak pada doktor. Okey, ini daripada Bella. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Saya nak tanya, apakah penyebab keputihan sering berlaku selepas haid, doktor? Dan keputihan yang dialami berketul-ketul. Apakah puncanya? Terima kasih. Okey. Keputihan berlaku dalam kita haid kita sebelum semasa ovulasi dan selepas. So selalunya keputihan ini berpunca daripada hormon yang kepelbagaian hormon tahap hormon dalam badan kita lah. Tetapi sekiranya hormon itu macam dia cakap berketul-ketul, banyak dan sebagainya, itu tidak normal. So usually kalau kita nampak macam kalau kita panggil cotton cheese, kita rasa macam breadcrumb macam tu, itu adalah disebabkan oleh kulat. Puncanya disebabkan oleh apa? Satu, pemakaian tuala wanita. Kadang-kadang dia pakai tuala wanita, dia pakai panty liner, lama sangat tak tukar. Ataupun dia tak ada period tapi dia pakai je panty liner sebab dia nak bagi tak kotor dekat panties dia. Tapi dia perlu faham pengudaraan tu penting di kawasan tersebut. So that's why kita kena pastikan kelembapan vagina perlu dijaga. Jadi kalau kita letak panty liner, letak tuala wanita yang kadang-kadang dia pakai yang ada min lah, ada apa, dia memberi iritasi. Sebab itulah puncanya selalunya kulat adalah benda pertama yang akan tumbuh dalam vagina. Kita tinggalkan roti takut ada kulat. Vagina pun ada kulat dia. Tapi kan sikit-sikit. Maksudnya yang ada min semua tu tak elok. Tak elok. Bagi saya kebanyakan penonton di luar perlu tahu bahawa vagina kita ada pH ataupun environment pH. Min ke, sirih ke, apa-apa tu dia boleh menukarkan pH tersebut. Bila pH tu tertukar, jadi perlindungan bakteria baik tu tak akan berlaku sebab bakteria baik akan mati. Kita selalu rasa macam selesanya kan min dan sebagainya kan. Confident kan, confident. Okey, baik. Puan Shu, mungkin kalau Puan tidak keberatan, boleh Puan kongsikan seperti yang doktor katakan tadi kan, ada yang macam cottage cheese, berketul-ketul. Kalau bagi Puan sendiri bagaimana mungkin boleh Puan gambarkan keputihan itu? Masa dia taklah sampai tukar kala, dia cuma berketul-ketul, banyak daripada selalu je. Ada kencing manis tak masa tu? Tak ada. Saya pun tak sangkalah benda tu keputihan yang sebenarnya perlu rawatan doktor. Okey. Tapi takut tak masa macam tengok macam apa ni macam tu? Takut juga. Takut tapi lebih malu sebenarnya. Okey, ini kita nak tanya sebenarnya. Bila dah cakap pasal mengenai malu ni, ramai dalam kalangan wanita sebenarnya malu nak bercakap mengenai situasi ini mungkin dengan suami mereka sendiri. Mungkin Puan boleh kongsikan situasi itu. Kita cuma cakap dengan suami yang berlapik lagi lah. Masih benda yang berlapik tapi suami fahamlah. Tapi yang dengan doktor kita mula-mula nak cari doktor perempuan kan. Itu yang pastilah. Tapi doktor perempuan pun tak ada, terpaksa jumpa doktor lelaki. Tak apa, tapi lepas dah jumpa doktor lelaki tu kita rasa lega sikitlah. Sebab doktor lelaki kita okey, semua profesional kan. Sebenarnya ini sebenarnya kita kena perlu buka mata kita kan. Kita ada satu stigma yang macam malu. Tahu-tahu dalam perjalanan dia nak fikirkan malu tu dia dah mengebat dah, dia jadi teruk dah. Bagaimana agaknya kita nak sedarkan mereka di luar sana, tak kisahlah doktor perempuan ke lelaki, seharusnya kita dapatkan rawatan tu sebenarnya doktor. Sebenarnya profession perubatan dalam pakar sakit puan didominasikan oleh lelaki. Walaupun banyak doktor perempuan di luar sana tapi profession ini didominasikan oleh lelaki. Kenapa? Kerana bila kita belajar, dia latihan yang sangat teruk. Tak ramai suami yang membenarkan doktor, isteri mereka yang doktor untuk bergelar pakar sakit puan. Sebab training dia sangat teruk. That's why banyak doktor lelaki kat luar sana. That's why bila pesakit datang jumpa doktor lelaki, dia akan malu. Of course, malu. Tapi bagi saya selalu cakap dekat pesakit saya, apa yang saya buat adalah untuk membantu dan kebanyakan pesakit saya akan rasa lebih selesa kalau kita dapat memberi apa yang mereka nak. Contohnya macam saya memberi penerangan yang betul, rawatan yang betul, dan yang paling penting adalah kita bagi pesakit itu memahami apa masalah mereka. Banyak kes yang saya dapat, diorang dah ada keputihan dah lama. Especially kalau macam saya cakap tadi kan sebelum kita bersiaran, kata ada tak keputihan yang bau sampai bau badan. Itu adalah keputihan disebabkan oleh kanser pangkar rahim. Baru nak tanya. Kanser pangkar rahim ni dia menyebabkan satu keputihan ataupun bau yang sangat, yang kalau kita buka kita tahu dah ni bau kanser pangkar rahim. Tapi saya ada pesakit saya yang saya tanya bersama dengan suami ke tidak? Bersama. Tapi bila saya buka je sangat berbau. Jadi saya rasa benda ni menjadikan mereka lebih ignorance ataupun tidak diendahkan sebab dia memang
malu. Doktor saya dah lama menjadi doktor, saya malu nak tengok. Bila saya buka saja saya dapati mulut itik tu buka aja dah ada tisu-tisu dah mati, kita panggil necrotic tissue. Maksud tu kita tahulah kanser ni dah tahap ketiga atau keempat. Jadi itu yang saya nak cakap, penonton di luar sana, sekiranya kamu tidak dapat dari segi fidyahnya kamu nak pergi jumpa doktor perempuan dan sebagainya, kalau kamu berjumpa dengan doktor yang pakar, yang ahli dalam bidangnya, jangan rasa malu. Kalau saya akan panggil suami untuk teman. Supaya suami tu tahu apa yang perlu. Kadang-kadang suami, tak apa doktor buat je. Saya malu nak tengok, saya segan macam tu. Kadang-kadang macam tu suami buat apa? Tengok game. Itu salah satu je lah. Okey, baik. Dan ada lagi satu. Kalau kita bercakap mengenai keputihan, ini lain pula daripada Fidah Aziz. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kalau anak-anak punya seluar dalam dia ada bintik-bintik hitam, kenapa ya doktor? Pernah jumpa doktor tapi doktor kata itu normal untuk kanak-kanak yang nak first height, macam awal permulaan Akil balik lah. Dia macam ni, bintik hitam ada dua lah. Kadang-kadang seluar dalam tu lembab kan. Jangan macam ni. Tak lawak. Dia berkulat. Tak ada, sebenarnya macam ni tau. Budak-budak betul. Kadang-kadang budak-budak bila saya dapat dekat saya yang ada keputihan, kadang-kadang hygiene is very important. Betul, hygiene, cara dia orang kalau dia orang pakai seluar dalam, kadang seluar dalam tu tak basuh dan sebagainya, itu satu hygiene. Nombor dua, cara kita membasuh najis besar kita. Kita patutnya daripada depan ke belakang, bukan daripada belakang ke depan. Kadang-kadang dia belakang ke depan, dia menyebabkan najis daripada dubur tu pergi ke vagina. Itu yang menyebabkan keputihan. Especially kalau anak-anak yang kita tinggalkan kat taska. Cikgu kata, okey dah nak buang air besar, masuk basuh berak sendiri. Dah pandai kan? Dah pandai. Tak ada orang monitor. Sebab tu kita akan titik beratkan macam tu. Tapi balik pada soalan tadi, selalunya kita panggil ini adalah spotting ataupun titik permulaan darah haid tu nak turun. Kita panggil withdrawal bleeding lah. So kalau ibu rasa dah ada macam titik-titik hitam dekat panty dia, kita galakkan ibu ajar cara pakai panty liner. So kita dah dapat tahu bahawa betul tak ada tak tumpuk darah merah. Sebab bila campur dengan warna panty tu kadang tak tahu kan. Okey, lagi satu saya nak tanya doktor. Tadi doktor kata dalam ada sesetengah kes walaupun dia sangat-sangat rare, di mana bayi seawal 6 bulan pun boleh mendapat keputihan. Tapi sebenarnya keputihan ini dialami wanita yang sudah akil balik ataupun baru-baru nak akil balik, atau macam mana doktor? Sesiapa pun, mungkin anak seumur 5 tahun, 6 tahun. Range untuk keputihan ni daripada, macam saya cakap, daripada kelahiran sampai menopause memang akan ada keputihan. Tapi yang rare ni adalah bayi-bayi yang berumur 6 bulan, 9 bulan, even setahun pun datang kat kita ada keputihan. Tapi kajian menunjukkan bahawa keputihan tu datang daripada rangsangan estrogen daripada ibunya sendiri masa dalam kandungan. That's why dia keluar macam tu. Usually kita kata benda tu fisiologi, kita just ajar ibu cara nak hygienikkan sajalah, dan dia akan hilang dengan sendirinya. Okey, nombor dua, kanak-kanak yang sebelum akil balik, dia akan ada gatal-gatal dekat vagina dan sebagainya. Sometimes dia orang ada bila orang gatal tu dia akan masukkan jari yang kotor ke dalam vagina. Itu pun akan menyebabkan keputihan juga. Sebab tu saya, kalau anak-anak yang datang umur 10 tahun, 11 tahun, saya akan interview anak tu. Mak dia orang keluar dulu, saya interview anak tu dengan pembantu saya. Sebab kadang-kadang tabiat buruk ni dia tak nak cerita kat mak dia. Takut kena marah, kena rotan kan. Mak garam sangat doktor. So sebab tu kita kena faham keputihan ni kadang-kadang dia normal, tapi dia ada cara untuk kita elakkan dengan hygiene, dengan kita punya tata laku dan sebagainya. Itu untuk golongan-golongan yang sepatutnya tak perlu ada keputihan. Kanak-kanak dan juga bayi. Tapi kalau yang dah remaja, memang dari segi hygiene lah, penukaran pad, kerana dia orang sekolah, budak sekolah kan, sekarang cikgu silibus panjang kan, nak pergi toilet pun susah dan sebagainya, dibiar aja. Itu salah satu kebersihan yang kita perlu jaga. Ini sebenarnya peranan ibu bapa, guru-guru di sekolah jugalah untuk kita kata menjaga aset tu dengan kebersihan yang diutamakan. Okey, kita nak tanya Puan Shu, sekarang ini untuk keadaan sekarang ini, dan juga ada ke rawatan-rawatan susulan yang diambil ataupun dah memang kata dah pulih sepenuhnya? Alhamdulillah saya dah pulih. Saya mengalami itu masa mengandung je sebenarnya. Selepas tu okey. Puan Shu ni staff nurse, jururawat. So dia pandailah menjaga kesihatan. Baik. Sebab kita pun dah biasa tengok pesakit yang datang kan. Okey, tapi nak tanya juga, kalau kita mendapat haid kita setiap bulan, period kan, kita dapat sengguguk, sakit perut. Kalau keputihan yang macam Puan Shu tu berketul-ketul ataupun yang ekstrim sedikit, doktor, adakah ada apa-apa simptom sakit ke? Tak ada. Usually keputihan yang luar biasa ni dia tak ikut kita punya jadual haid. Dia akan datang secara tiba-tiba dan dia datang dengan kuantiti yang banyak. Dia tak akan ada sakit. Keputihan ni dia tidak akan ada patogen yang menyebabkan kesakitan. Sebab vagina kita ni dia tak ada apa kita panggil itu sensitif, saraf yang sensitif untuk kesakitan lah. That's why dia lebih kepada warna, bau dan juga amount dia. Okey,
cakap mengenai warna, doktor ya. Ini daripada Nur Itayah. Assalamualaikum. Jika keputihan yang keluar berwarna hijau tapi dia tak ada bau dan tidak gatal, adakah dia berbahaya, doktor? Yes, kalau hijau sahaja, maksudnya itu adalah satu petanda yang tak baik. Sebab hijau, greenish discharge, usually kita kaitkan dengan jangkitan kuman seksual, kita panggil chlamydia dan juga trichomonas. Dua-dua benda itu boleh menyebabkan keradangan terus ke dalam perut. Itu perlu dirawat dengan antibiotik yang tailored kepada bakteria tersebut. Kalau kita just pergi ke farmasi beli ubat dan sebagainya, tak akan jalan. Maksudnya Puan Itayah kena dapatkan pergi jumpa rawatan. doktor. Yes. Doktor, kita ambil soalan lagi ya, doktor, boleh. sebanyak mungkin ya. Daripada Cik Wan Satira, doktor, saya nak tanya, lepas bersalin saya ambil perancang IUCD tapi keputihan banyak. Sebelum ni tak pernah keputihan sebanyak itu. Jadi adakah puncanya adalah IUCD? Betul. Okey, dia ada dua. Sekarang ni kalau kita tengok trend semasa, dia orang tengah promotekan Mesocup. Mesocup ni ada macam-macam jenis kan. Dalam TikTok ada doktor yang jual, ada yang orang biasa yang jual. Mesocup ni ataupun benda asing bila kita masukkan ke dalam vagina ataupun dalam rahim, dia akan menyebabkan iritasi. Apa-apa benda yang kita cuba masuk dalam badan kita akan cuba reject. Tapi kalau tak boleh reject, dia akan mengakibatkan keradangan lah. So kalau kita ada IUCD ataupun alat dalam rahim ataupun kalau kita guna Mesocup, kita senang untuk dapat keputihan disebabkan oleh iritasi di bahagian vagina. Keputihan tersebut boleh jadikan sebagai tindak balas kepada foreign body itu tersebut ataupun dah jadi jangkitan kuman. That's why kalau ada je kita cek dengan cara swab tadi tu, kalau dia normal maksudnya betul lah disebabkan oleh IUCD. Okey, penerbit saya kata dah cukup masa, tapi satu soalan doktor daripada Azlin Hakimi. Salam doktor. Untuk menopause, memang keputihan dan kegatalan itu normal ataupun tidak? Normal. Okey, sebab keputihan disebabkan menopause dia lain pula, sebabkan oleh vagina tu dah tak ada bakteria baik. Sebab estrogen dah tak ada. That's why saya sarankan kebanyakan pesakit di luar sana ataupun penonton yang sudah di perimenopausal, jangan takut untuk ambil hormone replacement therapy. Sebab dia akan membantu untuk kesihatan wanita. Noted, doktor. Okey, dan di hujung ini mungkin Puan Shu secara ringkasnya kita kongsikan dengan penonton. Kalau kita ada sesuatu untuk kita tanyakan, janganlah untuk rujuk kepada Google. Kita dapatkan rawatan terlebih dahulu. Selalunya dia macam tengok Google dulu dan dia macam okey ni. Sebenarnya tak tepat. Nasihat. Itulah nasihat saya kepada semua wanita di luar sana. Kalau ada rasa abnormal pada keputihan tu, tak kisahlah sikit ke banyak, segeralah berjumpa doktor. Sebab kadang-kadang kita tak sedar. Macam saya mula-mula pun tak sedar juga. Saya ingat benda tu normal. Tapi bila kita cek, kita test, dia ada something wrong kat situ kan. Jangan malu, tak kisahlah doktor lelaki ke. Janji sihat kita bisik-bisik je dengan kawan, saya ada masalah kan. Betul-betul. Kawan tak tahu sangat, kawan assume okey. Kawan jadi doktor pula. Sedikit pada doktor. Daripada saya sebagai pakar kesihatan wanita, saya harapkan wanita di luar sana lebih celik daripada kesihatan, kerana kita ada banyak social media di luar sana untuk kita dalami dan fahami. Tapi ingat, social media itu hanyalah untuk penjelasan secara ala kadar. Jadi kalau untuk kepastian, jumpa doktor yang tepat dan juga jumpalah doktor yang anda selesa. Dan kalau jumpa doktor yang tidak selesa, bawalah suami kadang-kadang untuk memudahkan rawatan anda juga. Itu saja. Baik, terbaik doktor. Ilmu itu penting dan saya tak cukup masa. Memang informasi itu ada di luar sana, tapi untuk kepastian kita jumpa dengan seorang pakar. Ya, betul lah. Terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Dr. Faizal dan juga Puan Shu atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat bermanfaat untuk saya, Sugi dan juga penonton di luar sana. Dan selepas ini ada sesuatu yang kita nak kongsikan untuk anda berkenaan dengan sedekah dan juga kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terima kasih. Thank you.